Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan perubahan semantik dalam ayat berdasarkan jenis-jenis pragmatik. Iaitu jenis-jenis pragmatik ada 3, iaitu lokusionari, ilokusionari dan juga perlokusionari. Jadi kumpulan kami akan membentangkan semua inilah pada hari ini. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri Muhammad Fatullah Hadi, Muhammad Ikmal Afi, Muhammad Syahir bin Muhammad Syafi, Muhammad Rafi bin Abbas dan juga Muhammad Aiman Haikal bin Osman. Sebelum itu mari kita telusuri dulu definisi pragmatik. Okey, baiklah. Pragmatik merupakan bidang yang mengkaji tentang struktur dalaman bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan serta mentafsir makna mengikut penggunaan bahasa dalam pelbagai konteks. Okey, jadi itu adalah definisi pragmatik. Okey, baiklah. Seterusnya mari kita lihat jenis-jenis ayat pragmatik. Jadi jenis-jenis ayat pragmatik ini ada 3, iaitu yang pertama lokusionari, yang kedua ilokusionari dan yang ketiga perlokusionari. Okey. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu lokusionari. Lokusionari ini merupakan sesuatu message yang ingin disampaikan adalah secara terang dan tidak membawa maksud yang lain. Apa yang diperkatakan itulah maksudnya. Itu maksud lokusionari. Okey, seterusnya kita pergi kepada rakan pembentang yang lain. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh kepada lokusionari. Di sini saya membagi 2 contoh ayat lokusionari. Okay, ayat yang pertama, cuaca hari ini panas. Jadi dalam ayat ini ia tidak membawa maksud yang lain, melainkan ia hanya menyatakan keadaan cuaca pada hari tersebut saja. Okay, bagi contoh yang kedua ialah saya hendak tidur. Jadi dalam ayat ini ia tidak membawa maksud lain, melainkan penutur tersebut menyatakan yang dia hendak tidur pada waktu tersebut. Okey, jadi itu adalah contoh bagi lokusionari. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Okey, baiklah, saya akan meneruskan video pembentangan yang seterusnya untuk slide yang seterusnya, iaitu pada bahagian ilokusionari. Okey, ilokusionari ini adalah apa yang dikatakan itu tidak semestinya itu yang dimaksudkan. Mungkin apa yang ingin dinyatakan adalah bertentangan dengan apa yang diucapkan. Makna atau maksud yang diajukan tidak secara tepat tetapi secara berkias. Dia secara berlapis, dia tidak secara terus. Okey, itu adalah maksud bagi ilokusionari. Okey, saya akan sambung untuk slide yang seterusnya. Okay, slide ini akan memberikan contoh, iaitu contoh ayat. Okay, contoh ayat dekat sini yang pertama sekali, panas sangatlah hari ni. Okey, penerangan untuk ayat ni dekat sini, apa yang dia nak sampaikan bukan sekadar dia nak nyatakan pasal cuaca, tapi mungkin dia nak nyatakan pasal permintaan dia yang dia ingin memasang penghawa dingin ataupun dia ingin mandi. Contoh dekat situ, dia tidak secara terus tetapi berkias. Okey, contoh ayat yang seterusnya adalah contoh ayat yang boleh diambil ialah apabila seorang ibu memarahi anak dia. Okey, lepas ni pergilah mandi di sungai itu. Penerangan untuk ayat dekat sini boleh dilihat bahawa sebenarnya si ibu bukanlah nak suruh anak dia pergi mandi dekat sungai lagi, tetapi sebenarnya melarang anak dia untuk mandi di sungai itu lagi. Okey, dia tidak secara terus ayat ni. Dia ada makna di dalam ayat tersebut. Dia secara berkias. Okey, itu saja untuk slide ni. Okey, baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada perlokusionari. Okey, dia merupakan sesuatu seiring dengan perbuatan ataupun dalam erti kata lainnya, lakuan tindak balas pengucapan berkait dengan reaksi pendengar apabila mendengar ujaran tersebut. Okey, jadi ini dia macam contohnya untuk lebih mudah faham lah. Yang perlokusionari ini
dia berlaku apabila seseorang individu tersebut dia bercakap, lalu berlakunya gerak balas daripada tubuh badan dia, seperti dia punya tangan bergerak ke dan sebagainya lah. Jadi itu kita panggil perlokutionari. Okey, jadi sekarang kita lihat pula kepada contoh ayat. Okey, contoh ayat dia. Ayat yang dipilih adalah panasnya bilik ini. Okey, dia punya penerangan dia. Panasnya bilik ini, dia mempunyai lakuan pengucapan yang mengandungi 3 maksud. Sebagai bilik itu mempunyai suhu yang tinggi. Okey, yang pertama adalah lakuan niat ucapan ini mungkin sebagai mengadu. Yang kedua adalah mungkin juga niat pengucapan meminta untuk dibuka penghawa dingin. Dan yang ketiga adalah boleh juga membawa maksud memohon pertukaran bilik dan sebagainya. Jadi daripada penerangan ini kita dapat ambil adalah apabila berlakunya sesuatu pengucapan ayat lah dalam sesuatu situasi, okey, pelbagai lakuan yang kita dapat ambil lah, yang seperti yang contoh ni, iaitu lakuan niat yang dia panas, jadi dia mahu, yang pertama mungkin dia mahu menghidupkan power dingin, yang kedua mungkin dia mahu untuk menukar bilik. Jadi itu adalah contoh ayat bagi perlokutionari. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.